kita orang Islam amat berduka cita ketika kita menyambut bulan Ramadan, ketika kita salat tahun ini dengan apa yang berlaku kepada umat Islam di Palestin. Yahudi dengan sejarah kebinatangannya membunuh, menembak orang-orang yang sedang bersalat. Ia sangat mendukacitakan beberapa juta Yahudi Zionis Israel itu boleh membuli umat Islam. Jika kita kecilkan lagi bangsa Arab, ketika hampir 1 bilion, bahkan lebih 1 bilion orang Islam di seluruh dunia ini, yang hanya melihat saja apa yang berlaku kepada saudara-saudara kita di Palestin, terutama negara-negara Arab yang dekat seperti Mesir, yang bukan sahaja melihat sahaja, bahkan mereka juga turut membuli saudara-saudara Islam mereka dengan menahan segala bekalan keperluan. Hanya tinggal Jordan yang berurusan membolehkan masuknya bantuan untuk umat Islam di Aqsa, itu pun dengan kadar yang terhad. Al-Aqsa mempunyai sejarahnya yang panjang. Sebelum Salahuddin Al-Ayyubi merampas Al-Aqsa, lebih 70,000 orang Islam disembelih di sekitar Aqsa oleh tentera Kristian, sehingga penyair menyebut mazajna dima'an bid-dumu'i sawajimi falam yabqa minna ardatun lil maharimi. Syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu idzal harbu syubbat naruha bisawarimi. Maksudnya mazajna dima'an bidumu'i sawajimi, kita telah mencampurkan air mata, kita telah mencampurkan darah dengan air mata yang begitu banyak, sehingga tidak lagi tinggal penghormatan untuk orang hormat kepada kita. Seburuk-buruk senjata, syarru silahil mar'i dam'un yufiduhu, seburuk-buruk senjata satu orang ialah air mata yang mengalir. Idzal harbu syubbat naruha bisawarimi, ketika mana api peperangan sedang marak menghancurkan. Yakni kita lihat peperangan berjalan membunuh saudara-saudara kita, kita hanya tahu untuk menangis tanpa bertindak apa-apa. Nabi SAW menyebut di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan selainnya, baginda menyatakan, yushiku an tatada'a alaikumul umamu kama tada'al akalatu ala qas'atiha ila qas'atiha. Dibimbangi umat manusia semuanya berkumpul mengambil tindakan kepada kamu seperti mana pemakan-pemakan, orang-orang yang nak makan berhimpun di satu dulang makanan. Qas'ah, qas'ah ni dulang Arab yang besar,
boleh makan sampai 9 orang. Yani orang umat lain akan bully kamu orang Islam. Nabi kata akan berlaku. Sahabat hairan, macam mana boleh berlaku macam tu? Mereka tak banyak pun tak berlaku. Kata sahabat, amin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, adakah kerana pada zaman itu umat Islam itu terlalu sedikit? Padahal pada zaman Nabi sedikit. Nabi kata Allah. Nabi kata tak. Kamu wala kathir, kamu banyak. Walakinnakum kaghutha is-sail. Walakinnakum kaghutha is-sail. Tapi kamu bagikan sampah sarap yang ada di permukaan air, buih-buih yang ada di permukaan air yang tidak mempunyai pendirian, yang boleh dipukul kanan dan kiri. Walakinnakum kaghutha is-sail. Kamu bagaikan buih yang berada di permukaan air, tak ada pendirian, boleh dipukul. Qatar ada sedikit pendirian. Kita tengok Emirat, kita tengok Saudi, kita tengok Mesir, kita tengok negara-negara Arab, semuanya ramai nak mengambil redha Israel dan Amerika. La yanza'anna Allah min suduri aduwikum al-mahabbata minkum. Allah akan mencabut daripada dada-dada musuh kamu perasaan gerun kepada kamu. Dulu orang takut orang Islam ni, gerun. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn. Dan Allah akan mencampakkan di dalam jantung hati kamu al-wahn. Sahabat bertanya, wamal wahnu ya Rasulullah? Wahan itu apa wahai Rasulullah? Wahan perkataan Arab. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahn. Wahan ni lemah. Tapi sahabat tanya apa makna? Kadang-kadang Nabi memberikan satu makna baru kepada istilah-istilah. Nabi kata hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan tu cintakan dunia dan takutkan mati. Ketika umat Islam cintakan dunia dan takutkan mati, kita menjadi umat yang mati. Ketika kita umat yang cintakan mati dan tak takut kehilangan dunia, kita menjadi umat yang hidup. Khalid Al-Walid apabila membawa pasukannya, dia menyatakan, aku membawa satu pasukan yang mencintai mati seperti mana kamu mencintai hidup. Ketika itu kita adalah umat yang hidup. 1 bilion lebih umat Islam boleh melihat bagaimana sejumlah umat Islam yang berada di Aqsa dibom, ditembak pada bulan Ramadan. Sehingga hari ini Majlis Keselamatan Bangsa-Bangsa Bersatu belum mengeluarkan kenyataan yang tegas. Dan mungkin mereka akan mengutuk, kemudian Israel boleh buat. Bayangkan apa yang mereka buat. Yang mereka buat ialah bawa orang-orang luar Yahudi daripada US, daripada mata dunia, pergi halau tuan-tuan rumah orang Islam itu, suruh keluar dan suruh Yahudi ni masuk ambil rumah dia. Tuan-tuan, di rumah kita duduk, satu kerajaan mari, awak keluar, dia orang ni masuk. 1 sen pun tak bayar. Awak nak pergi duduk di mana? Ada khemah pelarian kami buat. Sebab tanah Palestin ni ribuan tahun dulu datuk nenek kami punya. Itu saja.
Kalau rakyat Palestin lawan dan ada orang yang menyatakan mesti bangkit menentang Yahudi, ramai nanti negara Arab akan labelkan kumpulan ini pengganas, teroris. Dan hatta dalam sebahagian orang Islam, negara ni pun kena hati-hati. Bahagian terorisme, jangan tengok orang anti Yahudi ya, teroris. Bagi mereka yang teroris itu semuanya orang Islam. Bila sebut teroris saja tak terbayang dalam fikiran mereka, melainkan untuk menuding jari kepada orang Islam saja. Kalau ada orang Palestin yang terlepas ke sini, dia dikaitkan dengan pertubuhan penentang Israel, dia disenarai hitamkan sebagai pengganas. Umat yang mati, Al-Syekh Ahmad Yasin, tuan-tuan mungkin sebahagian anak muda kita tak tahu Syekh Ahmad Yasin. Satu orang tua, satu orang yang lumpuh semasa umur dia 20-an kerana main sukan, hanya duduk di atas wheelchair, kursi roda, berjaya menggerakkan rakyat Palestin keseluruhannya untuk bangkit menentang Yahudi yang dinamakan dengan intifada. Dia sendiri tak boleh bangun, duduk atas kursi. Saya pergi rumah dia di Gaza. Masa tu dia dah tahan dibom. Satu orang duduk di atas kursi boleh menggerakkan satu umat keseluruhannya bangkit menentang Yahudi. Ahmad Yasin berulang kali di penjara, masuk keluar penjara, duduk atas kursi. Masa saya di Jordan dulu, Ahmad Yasin merupakan lambang semangat kepada semua bangsa Arab, anak-anak muda, menunjukkan untuk menghidupkan manusia kadang-kadang tak perlukan tangan dan kaki yang sihat, tapi otak dan jiwa dan iman yang sihat. Apa Israel buat pada dia? Dia lahir tahun 1936, tahun 2004, ketika dia pergi solat di masjid, dia balik daripada masjid, Israel gunakan helikopter Apache dia, daripada atas tembak dia yang sedang duduk, suruh kursi daripada masjid nak balik ke rumah. Hancur ya. Saya pergi ke rumah dia tu, kursi tu ada lagi, kursi roda dia. Tapi dia telah berjaya menghidupkan bangsanya. Jika tuan-tuan lihat orang Palestin solat ketika ditembak oleh Israel, kekal mereka di tempat mereka solat. Itulah membezakan antara mereka, orang yang berjuang, dan kita yang tidak berjuang. Itu sedikit saya nak sebut. Maka kita di Perlis ni, kita tahu kita tak berupaya, kita pun jauh daripada mereka. Kita telah meminta supaya semua masjid membaca qunut nazilah.